ASB merupakan antara platform alternatif yang menjadi pilihan orang ramai untuk menyimpan duit selain daripada bank. Ramai dalam kalangan Bumiputera membuat simpanan di dalam ASB kerana ASB merupakan antara salah satu platform pelaburan berisiko rendah. Dalam erti kata lain, jika anda menyimpan di dalam ASB, anda bukan sahaja sekadar menyimpan, malah anda juga turut membuat pelaburan dalam masa yang sama. Sebagai contoh, kalau anda menyimpan 100, duit anda tidak akan berkurang sampai bila-bila. Lagi menarik, duit yang anda simpan itu akan bertambah kerana memperoleh dividen setiap tahun. Namun, masih terdapat segelintir yang berpandangan bahawa ASB sudah tidak lagi berbaloi dan relevan untuk digunakan. Jadi, dalam video kali ini, Syaz Finance akan berkongsi tentang 3 sebab kenapa ASB masih berbaloi supaya anda boleh menepis tanggapan buruk berkaitan ini. Sebab pertama, sebagai tabung kecemasan. Sebelum anda membuat sebarang pelaburan, tabung kecemasan adalah sangat penting. Di mana nak letakkan duit bagi tabung kecemasan? Sudah semestinya ASB adalah salah satu platform yang sesuai untuk digunakan. Seperti yang telah diperkatakan, ASB merupakan tempat pelaburan berisiko rendah. Satu unit ASB bersamaan RM1 dan duit yang anda laburkan ini mendapat jaminan dari kerajaan Malaysia. Kalau ikut style orang lama, mesti duit disimpan di bawah bantal, dalam almari dan sebagainya. Tapi bagi anda yang telah mendapat pendedahan dalam ilmu kewangan, pilihlah ASB sebagai tempat simpan duit bagi mengelakkan risiko kehilangan duit tersebut. Letak dalam ASB lebih selamat dan berbaloi kerana anda boleh nikmati kelebihan dividen yang konsisten setiap tahun. Walaupun sejak kebelakangan ini, dividen ASB tidak tinggi jika dibandingkan dengan dividen pada tahun 90-an dahulu, namun ASB masih konsisten memberi pulangan sejak awal penubuhannya pada 1990. Sebab kedua, sesuai dijadikan tempat pelaburan sementara. Satu perkara yang perlu anda tahu dengan jelas adalah setiap pelaburan memiliki tujuan dan kaedah yang berbeza. Tidak semua tempat pelaburan boleh anda masuki secara terus. Kadang-kala perlu untuk anda tunggu masa yang sesuai untuk melabur duit anda di platform tersebut. Contohnya seperti hartanah. Sudah pasti anda ada kriteria tersendiri sebelum anda membeli sesebuah hartanah. Sementara anda meneroka rumah yang sesuai dengan cita rasa anda, letak dahulu duit modal anda dalam ASB. Bila ada peluang untuk laburkan, barulah keluarkan duit tersebut. Ini kerana jika anda gunakan ASB sebagai tempat pelaburan sementara, duit anda tidak akan menjadi negatif. Malah, duit tersebut akan bertambah disebabkan dividen tahunan. Namun, bagaimana pula sekiranya anda menyimpan duit sementara anda di dalam platform lain seperti pelaburan saham? Untuk pengetahuan anda, antara perbezaan besar saham dan ASB adalah pada risiko. ASB berisiko rendah manakala saham berisiko tinggi. Memang saham boleh menjana keuntungan tinggi tapi market saham bersifat tidak menentu. Secara mudahnya, bila anda menyimpan duit anda secara sementara dalam saham, belum tentu anda boleh dapatkan keuntungan yang tinggi. Belum tentu juga anda akan dapat semula duit simpanan yang anda laburkan dalam saham. Disebabkan itu, sekiranya anda tidak mahu terdedah dengan risiko kehilangan duit, pilihlah ASB. Sebab ketiga, boleh dijadikan sebagai passive income. ASB berpotensi untuk beri dividen setiap tahun. Dividen ini termasuk dalam kategori passive income. Sesiapa sahaja mesti suka buat duit secara pasif tanpa penat lelah bekerja. Terutama bagi mereka yang menghampiri usia persaraan. Duit KWSP yang boleh dikeluarkan atau komisen maupun duit sagu hati yang anda dapat, boleh anda masukkan ke dalam ASB. Ini kerana dividen yang diperoleh boleh menjadi sumber pendapatan pasif untuk menampung kehidupan hari tua. Secara keseluruhannya, ASB sentiasa menjadi instrumen yang relevan dan berbaloi untuk orang ramai yang menyimpan duit mereka. 3 sebab yang telah dikongsikan dalam video kali ini cukup kuat untuk menepis tanggapan buruk bahawa ASB tidak lagi berbaloi. Mungkin bagi sesetengah orang, dividen yang diperoleh tidak banyak seperti dahulu. Namun, ASB tidak pernah gagal dan sentiasa konsisten mengagihkan pendapatan setiap tahun. Jangan kerana anda terpengaruh dengan percakapan orang sekeliling, anda tidak nampak manfaat yang cukup baik yang terdapat pada ASB. Tambahan lagi, had pelaburan ASB sekarang sudah meningkat daripada RM200,000 kepada RM300,000. Apa lagi?
Penuhkanlah simpanan ASB sekarang. Walaupun anda boleh buat duit lebih banyak dalam instrumen pelaburan lain, keistimewaan rendah risiko kerugian yang ada pada ASB sentiasa mendapat tempat di hati pengguna berbanding platform lain. Jadi, itu sahaja perkongsian untuk video kali ini. Sekiranya anda berminat untuk dapatkan lebih tips kewangan, teruskanlah mengikuti Shaz Finance.